Okey, ini adalah part yang kedua, rumah takwa. Hmm, 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 hmm. Rumah tangga Mitali yang bahagia adalah rumah yang Islami, iaitu rumah yang pembinaannya didasarkan atas dasar takwa kepada Allah sejak mula dibina. Rumah yang disukai oleh Al-Quran dan Sunnah berhukum pada keduanya dan reda menerima hukum dari keduanya ketika terjadi perselisihan apa sahaja. Daripada firman Allah SWT, artinya, kemudian apabila kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya. So daripada surah An-Nisa ayat 59. Okey. Rumah takwa, rumah takwa. Rumah takwa ni ialah rumah yang sederhana dalam segala urusan dan sederhana dalam segala segi. Kesederhanaan itu mencukupi dalam bidang material dan rohani, dan kesederhanaan di segi materi adalah menjauhkan diri daripada sesuatu yang berlebihan, mengelakkan pemborosan dan mengamalkan hidup bersederhana, sama adalah hal makanan, minuman, pakaian, perhiasan, perabot dan peralatan rumah tangga yang lain. Yang keduanya, rumah yang mencintai kesucian dan menjaga kebersihan. Dasar takwa adalah ikhlas kerana Allah SWT. Hal ini kerana Allah mengetahui apa benda yang tersembunyi, sebagai firman-Nya yang bermaksud Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan firman-Nya lagi yang artinya Dia maha mengetahui yang gaib. Jadi kita kongsi sikit. Rasulullah SAW bersabda, artinya, sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang beramal menurut niatnya. Maka barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia dan yang diperolehinya, atau kerana wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya untuk menghasilkan apa yang diniatkan itu. Okay, alright. Apa lagi kisahnya kat dalam ni? Okay, tidak. Tanda-tanda rumah yang tidak dimasuki oleh syaitan. Rumah yang penghuninya bersih dan zikir kepada Allah SWT, yang mana penghuninya rukuk dan sujud kepada Allah, penghuni yang jujur dan memenuhi janji, penghuni yang makanan penghuninya halal, penghuninya yang mengekalkan tali silaturahim, yang berbakti kepada ibu bapa, yang terdiri daripada pasangan suami isteri yang soleh, menunaikan hak-hak dan kewajipannya, yang menjaga rahsia, yang tidak mengerjakan perkara yang haram, yang mengelakkan diri daripada perbuatan bid'ah, yang penghuninya penuh dengan sesuatu salam dan minta izin, yang tawadu, yakni merendahkan diri di hadapan Allah, penghuni yang saling memaafkan dan berbuat baik, penghuni yang sentiasa mengelakkan dari perbuatan yang tercela, penghuni yang penuh kecintaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Okay. Okay, sekarang ni apa lagi tak? Apa lagi? Apa ni? Okay. So kita akan kongsi sikit lah. Kita akan kongsi sikit tentang adab solat. Agar solat yang dilakukan oleh seseorang itu berkesan bagi pembentukan diri dan dari godaan syaitan, perlu diperhatikan adab-adabnya. Antaranya, merendahkan diri. Solat mesti khusyuk, menampakkan rasa hina di hadapan Tuhan, menghadirkan hati, tidak was-was, tidak menoleh sama ada pandangan zahir atau batin, membetulkan kedudukan dan gerakan anggota, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, menghayati dan memahami setiap bacaan, bertakbir dengan rasa menghormat, rukuk dengan perasaan tunduk, sujud dengan perasaan khusyuk, tasbih dengan mengagungkan Allah SWT, salam dengan tunduk, menyudahi solat dengan perasaan takut, bereda dengan harapan memperolehi reda Allah SWT. Okay.
Apa lagi dalam buku ni? Hmm, okay. Alright, rasanya dah nak habis dah ni. Sebab uh, um, info yang lain-lain tu lebih kepada apa ni? Ayat yang yang diluaskan lagi lah. Okey, kita ambil satu lah ya. Kita ambil satu. Rumah yang penghuninya menjauhi perbuatan tercela. Okey, apakah perbuatan tercela tersebut? Beberapa perkara yang membawa kepada ketenteraman, antaranya solat. Solat tidak terlaksana melainkan berpunca daripada akidah yang betul. Di dalam solat letaknya akidah, ibadah dan cara hidup. Kerana solat berhubungan dengan Allah dan menyuruh berbuat baik sesama manusia, jadi solat merupakan tali penghubung yang kuat antara orang Islam dengan Khaliknya dan sesama makhluk. Allah SWT berfirman yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kedekut. Apabila ia ditempa kesusahan lalu berkeluh kesah, dan apabila dia mendapati kebaikan, ia sangat kedekut. Kecuali orang yang mengejarkan solat, yang mereka itu tetap mengejarkannya, dan orang yang dalam hartanya tersedia bahagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mahu meminta, dan orang yang mempercayai hari pembalasan kiamat, dan orang-orang yang takut akan azab Allah Tuhannya. Kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba-hamba abdi yang mereka miliki, sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari yang di sebalik itu, maka mereka itu adalah orang yang melampaui batas. Dan orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikul dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itu kekal dalam syurga yang dimuliakan. Daripada surah Al-Marij ayat 19 sehingga ayat ke-35. Okey. Yang keduanya ialah kejujuran. Kejujuran adalah tangga untuk mencapai keselamatan, sedangkan syaitan memberi pandangan dan gambaran kepada manusia yang sebaliknya. Dimasukkannya perasa was-was pada hati manusia bahawa dengan berdusta akan dapat keselamatan dan kebahagiaan. Maka walaupun akan bagaimanapun, kaum muslimin mesti bersifat jujur. Betul juga kan apa benda yang dicakap kat sini. Kononnya macam kita ni jangan baik sangat dengan orang, lepas tu kita nak kerja jahat supaya orang takut kat kita, supaya orang tak ambil kesempatan terhadap kebaikan yang kita ada. Tapi itulah, sepatutnya kejujuran tu diutamakan lah kan. So yang ketiga, menepati janji. Setiap orang mukmin mestilah memegang dan menepati janjinya, kerana menunaikan janji termasuk sebagai beriman. Dan orang-orang yang memukiri janji adalah mempunyai tabiat yang tercela. Betul lah kan? Yang keempat, tidak kedekut. Ramai manusia telah dihantui oleh kefahaman yang salah akibat terpengaruh tipu daya syaitan. Umpamanya sebagian daripada mereka ada yang beranggapan bahawa harta boleh bertambah banyak dengan mengamalkan riba, dan boleh susut atau berkurangan dengan membayar zakat dan memberi sedekah. Boleh jadi kaya dengan jalan kedekut. Deng, teruk tak lah orang-orang macam ni kan. Banyak mana duit nak kumpul tu kan. Janganlah macam tu. Dan Allah berfirman, Allah SWT berfirman, artinya, dan apa sahaja harta yang baik yang kamu belanjakan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan kerana mencari keredaan Allah. Dan apa sahaja harta yang baik yang kamu nafkahkan, dan secaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dihinanya. So begitulah kisahnya kan. Jadi wahai kaum muslimin, belanjakanlah hartamu di jalan kebaikan yang diredai Allah SWT, dan janganlah engkau khawatirlah miskin akibat mendermakan hartamu itu, kerana harta perbendaharaan Allah tidak pernah habis. Yang kelima, tidak cepat marah. Tidak cepat marah. Kaum yang paling utama adalah mereka yang berilmu, dan tuan kaum adalah mereka yang penyabar dan menyabar.
Iaitu mereka bersifat dengan lemah lembut, sabar, bermuka manis, tenang dan tidak cepat marah. Okey. Yang keenam, tawakal. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus keadaannya dan dimuliakannya pula dengan akal, dan kemudian akan kembali ke dalam perut bumi, tertimbus di dalam kuburnya. Allah memerintahkan kepada manusia agar berusaha di atas bumi, dan Allah menyediakan bermacam sebab dan dibukakan untuknya berbagai pintu untuk mencapai tujuan. Allah menjadikan manusia sebahagian menjadi pengkhidmat kepada yang sebahagian yang lain. Setiap orang Islam diperintahkan agar ikhlas dalam mengerjakan setiap-setiap yang baik dan dilarang bermalas-malas, berangan-angan dan berpeluk tubuh sahaja tanpa bekerja, kerana yang demikian adalah mudah dimasuki syaitan. Dan itulah antara sedikit kisah yang boleh saya kongsikan untuk buku ni. Okeylah, banyaklah benda yang ingin diberitahu, yang ingin diperjelaskan lagi sebenarnya pun. Tapi so far ini adalah benda yang kita mampu untuk bicarakan. InsyaAllah next video kita akan cakap pasal buku lain pula. Okay, baik-baik dan menjaga diri. Assalamualaikum.